Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ni kita jumpa lagi. Hari ni kita akan baca buku yang sama lagi, Wahai Penuntut Ilmu, tulisan Abu Mutmainnah Sulaiman Roslan. Kita akan masuk hari ini nasihat ke-6. Jangan malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Kata penulis, nasihat ke-6, jangan malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Wahai penuntut ilmu, janganlah malu oleh dirimu daripada mengatakan saya tidak tahu akan perkara yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala itu amatlah luas. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi, sesudah apabila sudah kering, nescaya tidak akan habis ditulis kalimah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Suratul Luqman ayat 27. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala ada mengkhabarkan akan luasnya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ar-Rabi' bin Anas mengatakan sesungguhnya perumpamaan ilmu semua hamba Allah dibandingkan dengan ilmu Allah sama dengan setitis air dibandingkan dengan semua lautan yang ada. Di sini dapatlah kita fahami bahawa ilmu Allah itu sangatlah luas jika dibandingkan dengan ilmu yang ada pada manusia. Kata penulis Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah berkata, ucapan kalimat saya tidak tahu merupakan setengah daripada ilmu. Setengah. Kenapa setengah? Tak tahu. Sebab bila kita kata kita tak tahu, nanti kita belajar. Aku rasa lah, Oh, ini pendapat lah. nampak macam kenapa tak tahu tu setengah daripada ilmu. Yalah, sebab bila kita tak tahu, kita belajar. Belajar tu baru ada ilmunya. Belajar tu baru ada ilmunya. Make sense. Kan bila orang tanya kita, kita tak tahu dia tahu ke tak? Kalau kita kata kita tak tahu, mungkin dia tahu, dia akan cerita. Mana kita nak tahu? Kita tak tahu. Kena cakap lah. Kalau tak tahu, cakap je lah tak tahu. Jangan mandai-mandai. Kadang orang tanya ni, dia dah tahu. Bila dia tanya, dia tengok kita mandai-mandai. Tahu lah. Yelah Yelah tu. Yelah. Yelah kau ni. Dia Tengok. boleh menjatuhkan credibility kan. Kita tak tahu orang tu tahu. Tak tahu tak. cakap tak tahu. Macam alah, biasalah orang jual buku kan. Ni kita kena banyak kan. Kat Malaysia kita banyak kan lah buku mazhab Syafi'i. Oh, ni mazhab Syafi'i. Mana? Jap. Mana mazhab Syafi'i ni? Al-Khatib Al-Baghdadi mengisahkan bahawa Imam Malik pernah ditanya 48 masalah, namun hanya 2 yang beliau jawab, dan yang selebihnya beliau jawab dengan la adri, yakni saya tidak tahu, al-faqih wal mutafaqqih. Ceritanya yang aku dengar cerita ni, orang datang bawa 48 masalah. Dia cuma jawab 2. Tu orang tu tanya, takkan 2 je? Datang daripada jauh ni kan. Datang daripada jauh, takkan 2 je? Imam Malik kata, kau datang dari mana? Aku tak ingat dia datang dari mana. Imam Malik ke imam ni? Malik lah, Imam Malik. Ni cerita Imam Oh, Malik. Imam Malik yang berkata betul lah. Imam Malik kata, kau panjat menara masjid kau, kau jerit kat orang Imam Malik bodoh. Senang. 2 pun dah lah. Sebab kadang kita ditanya ni, bila kita ditanya spontan, kadang benda tu kena rujukan. Betul. Benda tu kena dirujuk dulu. Jadi kadang kita tak pasti. Satu, kita tak tahu, memang tak tahulah. Kadang kita tak pasti. Tak pasti. Baik daripada kita bagi masalah, baik kita kata tak tahu dulu kan. Lagi satu, kadang benda tu perlu rujukan. Lagi satu, kadang zaman Imam Malik masih ijtihad, masih terbuka banyak. Kadang benda tu perlukan ijtihad. Nak kena tengok hadis tu, nak kena tengok hadis ni.
Bukan zaman dulu bukan ada macam kita ada indeks sebagai. Kan ada indeks hadis ni macam Muassasah Risalah Nasirulnya ni kan. Oh boleh check depan dia. Mana ada. Nak kena kalau buka muatak tu nak kena satu-satu buka. Kata penulis, kejadian ini tidak hanya sekali diriwayatkan juga oleh Ibnu Mahdi. Abdul Wahab Ibnu Mahdi. Tak tahu. Bagus tak tahu. Tak tahu nak cakap. Bawa tokoh ni memang tak tahu lah. Abdul Rahman Ibnu Mahdi ke Abdul Wahab lupa dah aku. Bahawa seorang lelaki bertanya kepada Imam Malik, akan tetapi tiada satu pun soalan yang diajukan itu dijawab oleh beliau, sehingga lelaki itu mengatakan, aku telah melakukan perjalanan selama 6 bulan. Diutus oleh penduduk untuk bertanya kepadamu, apa yang hendak aku katakan kepada mereka? Imam Malik menjawab, katakan kepada mereka bahawa Malik tidak boleh menjawab. Al-Maqalah Al-Kawthari, surat 398. Lihatlah seorang fakih besar Madinah, imam mazhab yang dianuti ribuan ulama hingga kini, yang mazhabnya tersebar hingga ke Andalus, tidak segan-segan untuk menyatakan bahawa dirinya tidak mampu menjawab. Al-Imam Malik juga pernah berkata, jika seseorang mengabaikan kalimat saya tidak tahu, maka ia telah jatuh kepada kebinasaan. Begitu juga dengan Imam Abu Hanifah, imam mazhab paling tua dari 4 mazhab, pernah ditanya 9 masalah, semuanya dijawab dengan la adri. Ini saya tidak tahu. La adri. Ucapan saya tidak tahu ternyata bukan suatu kehinaan di mata ulama-ulama Islam, melainkan suatu kebanggaan. Setiap kali menghadapi soalan yang tidak diketahui atau diragukan jawapannya, mereka segera mengucapkan kalimat ini. Imam Ahmad pernah berkata, seringkali aku menunggu selama 3 tahun sebelum membuat kesimpulan atas suatu hukum. 3 tahun. 3 tahun. Macam mana Imam Ahmad tunggu 3 tahun? Dan zaman sekarang isu keluar je fatwa dah. Yalah, Imam Ahmad seorang. Memang sabar. Fatwa ada majlis fatwa. Lagipun dulu dari segi penyusunan ilmu mungkin belum tersusun semua kan. Kalau sekarang kan dah boleh kata tersusun lah, senang nak cari ini kalau bab ni ambil hadis berkaitan ni dah tahu kat mana nak ambil. 3 tahun tu. Kaji 3 tahun satu masalah je. Kata penulis, Imam Atta bin Abi Rabah, tokoh ulama tabi'in, pernah ditanyakan suatu soalan lalu beliau menjawab, saya tidak tahu. Orang yang bertanya itu berkata, mengapa engkau tidak menjawab dengan pendapatmu sendiri? Atau menjawab, aku malu kepada Allah jika seorang mengamalkan pendapatku sebagai suatu hukum dalam agama. Ada macam bila dah lama dah aku tengok ada siapa yang post seorang ustaz dekat Facebook. Dr. Saimi tak silap. Aku tak ingat. Dia komen lah pasal program agama reality lah. Reality TV agama. Tak Genre agama. tak ingat lah da'i ke. Tak kisahlah, lebih kurang lah yang betul kan. Dia komen lah berkenaan waktu kan dalam program tu ada satu slot, bukan slot sesi bukan sesi sekarang. Segmen. Dan satu segmen tu para peserta tu akan diberi soalan dan akan jawab dengan spontan lah, suruh tulis dekat whiteboard yang tu kan. Lepas tu bila ditunjuk kan, jawab banyak jawapan-jawapan yang pelbagai lah kan. Semua salah lah, kira semua orang salah jawapan kan. Bila tu Dr. Zami tak silap aku, dia komen lah pasal sepatutnya peserta-peserta ni kalau bab-bab hukum ni kalau tak tahu memang cakap tak tahu, jangan memandai-mandai lah. Sebab tengok daripada jawapan yang dibagi tu memang nampak macam tak ada mengena. Tentu lah macam nampak sangat yang diorang tu tak tahu apa kan. Yalah, jangan mandai-mandai lah. Bab agama kan, jangan mandai-mandai lah. Like tak ingat siapa,
dia kata dia buka tahfiz lah. Bila dia ajar anak murid dia tu nak jawab periksa, kalau tak tahu ayat Quran tu, jangan tulis apa-apa. Betul kat tu. Jangan tulis apa-apa. Dan tak tahu ayat Quran, jangan tulis. Tak payah tulis. Tak tahu hukum, tak payah tulis lah. Cakap bila tak tahu. Apa masalah? Kan? Bukannya periksa. Tapi macam mana kalau dia tahu tapi dia tak pasti, ataupun dia tahu certain macam satu masalah tu kan. Satu part tu dia pasti, dan satu part lagi tak pasti. Macam mana tu dia nak jawab kat orang? Senang tak tahu. Senang tak tahu. Senang tak tahu tu. Yelah, bila certain part dia pasti, certain part dia tak pasti. Maksudnya dia tak ada pengetahuan menyeluruh. Senang cerita tak tahulah. Tunggulah. Tahu lah. Itu senang cerita lah. Tapi boleh je kalau nak cerita, yang saya tahu gini. Tapi kalau gini saya tak tahu. Itu saya tak tahu. Saya cerita apa, kalau nak menjawab tu ataupun nak bagi satu pendapat tu sekadar semampu mungkin lah. Semampu mungkin. Jangan berlebih-lebih. Lagi satu, tengok kita bagi siapa yang tanya. Kita tengok siapa yang tanya. Kita boleh jawab dengan bahasa yang, yelah, kita boleh jawab dengan kesimpulan yang sangat kesimpulan kan. Boleh tak boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh. Dah settle lah. Tapi kalau ni nak rasa selamat kan, dalam kitab ni ulama ni kata boleh. Bukan pendapat kita. Nanti orang kata kita pula. Itu lebih macam nak kata, lebih selamat lah. Yang aku tahu ulama ni kata macam ni. Yang aku tahu ulama ni kata macam ni. Dalam kitab ni. Ulama lain aku tak tahulah. Ulama lain aku belum baca. Senang. Apa? Tak silap aku Nabi lah. Nabi kata kan, jangan biar sampai kita ni tak ada salaf. Kita ni tak ada orang yang mendahului kita dalam benda tu. Bila nak keluarkan satu pendapat tu, senang kita ambil pendapat orang tu dulu kan. Walaupun bila kita pegang satu pendapat, kita pastikan ada orang dulu pegang pendapat ni. Ambil je lah. Tapi kita jangan cerita ni pendapat kita. Cerita ni pendapat dia. Aku ikut dia je. Senang. Lagi senang, entah, tak tahu. Kata penulis, lihatlah betapa berhati-hatinya para ulama dalam memberikan fatwa dalam agama, kerana mereka sedar akan bahayanya mengeluarkan satu hukum tanpa didasari oleh nas yang jelas daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Imam Ibn Qayyim ada mengarang suatu kitab yang bertajuk I'lamul Muwaqi'in an Rabbal Alamin. Tajuknya saja sudah menakutkan kita, yang mana maksudnya boleh kita fahami sebagai penjelasan tentang cara orang yang menandatangani bagi pihak Tuhan sekalian alam. Nak sign ialah mufti kan, dia sign bagi ni, dia sign bagi Allah ni. Sebab tu Nabi kata, kalau kan ada cerita orang yang sakit dia luka kat kepala. Ya kan, lepas tu sahabat nak kena mandi wajib ke tak, kan? Mandi wajib, mandi mati, meninggal. Nabi kata, kau dah bunuh dia ni. Sebab tu jangan pandai-pandai. Sekarang boleh bawa kepada meninggal kan. boleh bawa mudarat kepada orang lah. Boleh bawa mudarat. Sebab tu dalam Maulana Sa'id cerita, dalam mazhab Syafi'i, aku tanya kau kan, aku tanya kau, ada member dengar. Member tu kalau ditanya soalan yang sama aku tanya kau, dia tak boleh jawab. Macam mana? Contoh, aku tanya kau satu benda, Okey. kan, kau dah jawab. Aku yang jawab. Kau tanya aku jawab. Okey. Aku tanya kau jawab. Okey, dan member tu dengar yang aku tanya kau jawab ni. Member dengar jawapan kau. Kalau orang lain tanya member ni, orang lain tanya member tu ni, soalan yang aku tanya kat kau, dia tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Dia tak boleh jawab. Sebab bukan tempat dia untuk jawab.
Sebab keadaan orang tu sama ke dengan keadaan aku? Ha. Keadaan orang yang tanya member ni sama tak dengan keadaan aku? Tak sama. Most of the time tak sama. Ha. Contoh kalau aku tanya kau, boleh tak aku nak sedekah RM100? Mungkin kau kata boleh kan? Kau kata okey boleh. Member ni mampu ke dia nak sedekah RM100? Ha. Kan? Apa alah yang kena bebaskan hamba atau puasa 2 bulan turut-turut atau bagi makan ke orang miskin. Dia punya denda dia. Setubuh kan? Setubuh di siang hari bulan puasa kan? Kan? Setubuh di siang hari bulan puasa. Bila aku tanya kau, boleh tak aku nak puasa 2 bulan je terus turut-turut? Kau mungkin kata boleh. Tapi orang tu tak mampu. Kadang dia tak mampu nak puasa 2 bulan turut-turut. Kan? Tak sama. Keadaan tak sama. Tak boleh nak senang-senang. Kata penulis bermaksud orang yang mengeluarkan fatwa berkaitan agama ini bererti dia telah berbicara atas nama Allah dan Rasulnya. Pun sama juga dengan orang yang cerita tafsir. Dia cerita apa yang dia macam nak kata, dia menjelaskan bagi pihak Allah. Mufassir ni dia tafsir melalui berdasarkan apa? Hadis lah kan. Kebiasaan tengok tafsir. Berdasarkan hadis dan pendapat. Kan tafsir kan ada dua. Tafsir bil ma'thur. Tahu. Yang satu tafsir bil ra'yi. Bil ra'yi ini dengan akal lah. Tapi pun akal yang terkawal lah, bukan suka-suka je kan. Bil ma'thur ni lah yang dengan Quran dengan hadis, Quran dengan pendapat sahabat. Itu senang. Lagi selamat yang tu lah. Yang senang kan. Tapi kadang macam ada ayat-ayat Quran yang penjelasan dia tu kita tak dapat cari kat Al-Quran dengan hadis ataupun mendapat kata-kata sahabat. Bila tak ada penjelasan tu biasanya tak perlu penjelasan. Tak perlu penjelasan lah kan. Tak perlu penjelasan. Bila tak ada penjelasan, rasa tak perlu penjelasan dah benda tu. Kan? Ala huruf jar ni payah sikit. Huruf jar memang banyak kena bagi penjelasan. Contoh apa ya? Tak datang pula contoh. Ialah perkataan yang itu je maksud dia, satu je maksud dia. Okay. Tak payahlah nak jelaskan lagi. Dah itu je maksud dia. Kan? Tapi contohnya kalau macam ayat-ayat yang macam sekarang, ayat-ayat yang berkaitan dengan sains kan, sains kan. Boleh ke kalau mufassir tu dia datangkan tafsiran berdasarkan ilmu sains sekarang? Ilmu sains ni letih sikit. Payah sikit lah. Dia letih sikit. Sebab bila cerita dengan ilmu sains dengan Quran, dia punya khilaf tu boleh ke tak disamakan ilmu sains dengan Quran ni? Dia punya khilaf tu bukan tepat tak fakta tu. Dia punya khilaf tu boleh ke tak nak samakan? Ada yang kata tak boleh. Tak boleh samakan. Tak boleh sama. Quran bukan kitab sains. Quran wahyu. Bukan untuk cari bukti-bukti sains ni. Bukti sains ni ada dia lagi, ada tempat lain boleh cari. Dia punya khilaf tu bukan kat situ, bukan dekat tepat tak ayat ni dengan sains ni, tepat tak, bukan. Khilaf dia kat tempat tu. Boleh ke tak nak disiplin ilmu ni boleh ke tak nak kita pakai? Kata pula disebutkan dalam beberapa asar bahawa orang yang paling berani mengeluarkan hukum ialah orang yang paling berani terjun dalam api neraka.
Payah. terjun. Tapi sekarang ramai orang suka terjun. Ha. Keluarkan hukum. Orang ni tak solat. Oh. Suka je kan. Janganlah. Ha? Pasal nama dia. Janganlah. Tak suka lah. Dah lah. Cukup lah sampai tak suka tu. Ingatlah bahawa agama ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang layak memberikan peraturan dan hukum dalam agama adalah Allah Subhanahu Wa Taala melalui wahyu yang disampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak berani berkata sesuatu berkaitan masalah agama melalui ucapan beliau sendiri, dan tidaklah beliau mengucapkan suatu hal yang berkaitan dengan agama melainkan ianya wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, dan dia Muhammad tidak berbicara menurut hawa nafsunya. Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Surah An-Najm ayat 3 hingga 4. Dalam ayat ini dapat kita fahami bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak berani untuk bercakap sesuatu hal yang berkaitan dengan agama melainkan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Hal ini menunjukkan bahawa bahayanya berbicara agama tanpa mengikut dalil, dan apabila kita berbicara tentang hukum agama berarti kita sedang berbicara atas nama Allah dan Rasulnya. Ini lebih tertumpu dengan ilmu agama lah kan. Hukum. Kalau bab-bab keduniaan, Bab-bab keduniaan lain lah. enggak lah sikit kan. Ha, Tapi tetap juga kalau tak tahu cakap tak tahu kan. Kereta rosak, apa yang rosak, lain cerita lah. Ini bila bab hukum agama lah. Pun sama juga. Yelah kereta rosak, apa yang rosak, Tak tahu cakap tak tak tahu. cakap Janganlah tak tahu. memandai. Jangan terus buka. Tahu-tahu buka dah enjin. Elok rosak satu, jangan rosak 10. Yang rosak tayar, buka enjin. Mana mahu. Kata penulis, maka sudah pasti pada hari kiamat Allah Subhanahu Wa Taala akan meminta pertanggungjawaban atas setiap fatwa dan ucapan yang mereka ucapkan yang berkaitan dalam perkara agama. Ni kena minta. Orang yang lah. mengeluarkan fatwa atau ijtihad ni dapat 2 pahala apa? Kalau Kalau betul, betul dapat 2 pahala. Kalau salah kalau salah dapat 1. Tapi ijtihad. ijtihad lah. Ah. Orang yang berijtihad lah kan. Orang yang berijtihad. Bukan spontan terus jawab. Spontan terus jawab ijtihad apa? Di ijtihad ni Kita belum buka apa ijtihad ijtihad ni apa? lama ke prosesnya kan? Imam Ahmad 3 tahun tadi. Ijtihad kan. Kita tengok ni, bandingkan. Tengok kias pula kan, kalau nak pakai kias kias pula ke kan. Nak agak kias macam mana? Kias ni betul ke tak? Ini pakai spontan je, ijtihad apa? So orang kata, oh ni ulama mujtahid. Yelah mujtahid tu nak kira macam mana tu mujtahid tu. Takkan mujtahid boleh senang-senang jawab. Kata penulis, inilah sikap para ulama yang sangat berhati-hati dalam mengeluarkan fatwa walaupun mereka sudah sampai pada tahap mujtahid mutlak. Mujtahid ni banyak jenis lah. Mujtahid mutlak ni yang memang yang dia top. dia tak ada ambil pendapat orang lain. Maksudnya dia dah sampai tak perlu kepada, dia dah sampai boleh ambil direct dalil Daripada terus. Quran. Tak perlu nak berdasarkan pendapat orang kata-kata ulama lain. Macam Imam mazhab lah. Mujtahid mutlak. Banyaklah jenis mujtahid ni. Kalau kita buka moga panjang umur, boleh buka buku usul fiqh, nanti jumpalah mujtahid ni. Sungguh sikap seperti ini amat susah untuk kita temui. Para salafus salih amat takut jika diminta pendapat dalam masalah agama. Siapa je para sahabat yang kita tahu dia diminta disoal dalam masalah agama? Soal dalam masalah agama. Jangan kita dengar. Tak banyak lah. Jangan kan. Kalau biasa bawa wanita ni selalu Sayyidatina Aisyah kan. Lepas tu kalau macam yang lelaki selaku Ibnu Abbas ke. Kan. Ibnu Umar. Apa lagi? Ali. Ali. Kan. Sayyidina Ali.
Umar pun selalu ditanya. Ya, Umar selalu tanya. Amr al-As kan. Abdullah bin Amr al-As. Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud. Tak ramai. Sahabat Nabi berapa ramai? Banyak. Puluh-puluh ribu. Memang. Tapi yang jawab soalan ni je. Maksudnya bukan senang. Dalam kalangan sahabat Nabi pun ada orang je. So kita pun jangan mandai-mandai je lah. Nak jawab soalan belajar. Ni dah lah belajar malas. Nak jawab soalan pula. Ni soalan-soalan dekat Facebook kan. Soalan-soalan dalam internet. Tak payah jawab pun. Tak ada siapa suruh kau jawab. Dia bagi soalan umum. Faham? Dia letak soalan macam tu. Tak ditujukan kepada kau pun. Tak payah jawab. Tak payah tu. Oh ni. Tak payah. Pening je. Kata penulis berbeza dengan kita pada hari ini. Banyak yang berasa bangga atau gembira jika ada yang bertanya kepadanya soalan yang berkaitan soalan agama, berkaitan soal agama, sedangkan ilmu yang dimiliki amatlah sikit. Bahkan ada yang sampai tahap menulis buku tentang fatwa walaupun ilmu yang dia miliki belum mencukupi. Sungguh celakalah kita apabila memaksakan diri untuk memberi jawapan atas perkara yang sebenarnya kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan tentang perkara yang ditanya. Bila kita belajar Nahu kan, nanti kita akan jumpa satu syair tau. Kepentingan belajar Nahu, kita akan jumpa satu syair. Syair tu kata, siapa yang dapati diri dia tak ada ilmu Nahu, hak dia cuma diam. Maka hak dia adalah diam. Senyap, tak payah cakap apa-apa. Tak payah nak keluar pendapat, tak payah nak keluar hukum, tak payah nak kata orang ni tak betul, orang ni salah lah apa. Tak payah, diam aja. Sebab ilmu Nahu ni kira boleh kata antara yang paling asas. Sebab kebanyakan pembukuan ilmu agama ni bahasa Arab. Itulah. Jadi kalau asas Nahu pun tak tahu, yang payah kan. Payah lagi lah nak keluar hukum dah satu payah. Lagi nak kata orang ni salah, orang ni betul. Kau tempat kau dekat mana? Ingat tu. Ilmu Nahu. Ni Nahu pun tunggang terbalik dengan muzariknya. Dia kata, ini isim muzarik. Macam mana isim muzarik? Isim muzarik. Fi'il mudhari' aku pernah dengar, tapi tu fi'il. Fi'il mudhari' tahu. Dia kata isim muzarik. AJ tak tahu. Dia je M-U-Z-A-R-I-K. Bahasa Melayu lah. Aku tapi isim muzari'. Tak faham, aku pun tak faham. Tapi dok kata orang tu salah, orang ni salah, orang tu wahabi, orang tu mujassimah, laju. Laju sungguh. Tapi itulah syair tu kan, malam yakun ya'rifu fahaqqahu an yaskuta. Siapa yang dapati dia tak ada, dia tak tahu Nahu, hak dia cuma diam. Kata penulis bahkan oleh itu, wahai penuntut ilmu, apabila kita ditanya tentang suatu perkara yang tidak kita ketahui, maka janganlah malu untuk mengucapkan saya tidak tahu, kerana dengan mengucapkan kalimah tersebut bukanlah menunjukkan kita bodoh, tetapi dengan mengucapkan kalimah itu, itulah justru menunjukkan kita ini berilmu, kerana telah berhati-hati dalam berkata mengenai hal yang tidak diketahui. Abdullah bin Umar berkata, ilmu itu ada 3. Nombor 1 Al-Quran, nombor 2 hadis, nombor 3 perkataan la adri, yakni saya tidak tahu. Kesimpulannya, janganlah kita berani berbicara atas agama ini melainkan kita telah ada ilmu mengenainya. Ingatlah bahawa semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud,
Dan janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu sendiri tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati setiap orang kelak semuanya akan diminta pertanggungjawabannya. Serta janganlah kita malu untuk mengatakan aku tidak tahu, kerana itu bukanlah tanda kehinaan, tapi itulah tanda bahawa kita berhati-hati dalam menjaga kesucian agama ini. Al-Imam Mawardi menjelaskan justru merupakan sifat orang alim ialah apabila dia tidak tahu maka ia terus terang. Sebaliknya sifat orang bodoh jika ia takut mengatakan bahawa dirinya tidak tahu sedangkan hal itu bukanlah sebuah keaiban. Sama macam ayat sifat. Ayat sifat. Kan senang bila kita faham konsep tak tahu. Bila kita Allah istiwa atas aras. Maksudnya Allah tempat tak tahu. Tak tahu kan. Allah kata Allah ada tangan dua. Macam mana ada tangan? Tak tahu. Allah kata kursi kan. Kursi Tempat letak kaki. tempat letak kaki Allah. Ibn Katsir tulis. Ibn Katsir tulis tempat letak kaki Allah. Macam mana? Tak tahu. Macam tu kan senang. Ini tempat lah, apa, masa. Pening lah. Pening lah. Nak cerita tentang Tuhan dengan pemahaman makhluk. Letih. Dengan ukuran makhluk. Dengan ukuran makhluk. Letih lah. Memang tak masuk di akal dia. Memang takkan masuk akal langsung. Cerita saya cakap nantilah bila orang tanya kan macam mana lah kalau Imam Malik dia halau terus kan, macam mana istiwa ni, dia halau terus. Tapi kalau kita ditanya istiwa macam mana, semayang macam mana, tu nanti tanya Allah. Pastikan masuk syurga, tanya Allah. Jumpa Allah nanti tanya Imam Ahmad macam mana kan. Kalau Allah istiwa atas aras, maksudnya Allah bertempat. Tapi kita akan cakap dengan Allah di syurga. Dia kata tu betul. Macam mana bercakap dengan Allah? Macam mana jumpa Allah tu? Tak tahu. Jumpa Allah macam mana? Tak bertempat macam mana tu? Macam mana nak jumpa? Jumpa ni mesti ada berhadapan. Ada. Tapi bertempat tak mesti berhadapan tu? Tak tahu Allah. Kita tak tahu lah. Allah boleh tak Allah berhadapan dengan kita dalam masa yang sama, dia tak bertempat? Tak tahu. Kita tak tahu. Dia boleh buat mungkin apa saja. Kan, mungkin saja boleh je. Dia Tuhan. Sekali dia lah kan. Itu je lah. Jangan kita nak ukur. Kita nak ukur dia guna kita punya ukuran. Habis dah lah. Minggu depan masuk ke nasihat ke-7, bersahabat dengan orang yang soleh. Contoh macam Syukri kita ni. Dia orang soleh, dia tak mengaku dia soleh. Kau mengaku tak kau soleh? Tak. Dia orang soleh ni tak mengaku dia soleh. Itu je. Macam Imam Syafi'i kan, aku suka orang soleh tapi aku bukan dalam kalangan. Siapa yang nafi solehnya Imam Syafi'i? Siapa yang nafi? Memang aku nak tanya. Dalam dari tu, siapa yang nak beli buku macam biasa, siapa yang nak beli buku, link ada kat bawah. Kita punya apa? Media sosial. Pautan. Pautan. Pautan apa? Media apa? Medium orang putih. Wadah. Payah Senayu. Link media sosial kita pun semua ada kat bawah tu. Kalau ada komen, ada kritikan bina, ada tambahan. Kalau nak tambah syarah kan, suka hati ya. Boleh je komen. Nak beli pun ada link. Jangan lupa macam biasalah, jangan lupa like, share, subscribe. Ingat lagi 100 subscriber Agak lupa face reveal, Q&A.
Nanti kita orang tunjuk muka kita orang, siapa lah Zahar dengan Syukri ni, apa lah gaya mukanya. Kalau nak tahu, pastikan subscriber tu sampai 100 lah. Nanti kita tunjuk. Tu je lah kot. Minggu depan lah pula sambung. Kan? Oh lupa. Jaga jarak sosial, jaga apa? Penjarakan fizikal lah sekarang. Penjarakan fizikal, pakai mask. Kalau nak report tu, kalau nak viral, report dulu, pastikan report dulu. Nak rush tempat mana-mana, jangan buat pengumuman. Ini kena tengok konteks. Ini kena tengok konteks. Jangan ambil luar konteks. Rush, jangan buat pengumuman. Nanti orang tu kemas. Okay. Itu je lah. Jumpa lagi minggu depan. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.